Ada tiga hal yang menarik tentang Yesus Mesias dalam Injil Yohanes bab yang keempat, ayat pertama hingga ayat yang keempat. Yang pertama ialah Yesus bertindak menurut masanya. Beberapa kali Yesus berkata, saatku belum tiba atau saatku belum sampai lagi. Begitu juga dalam petikan ini, Yesus tahu masanya belum tiba lagi untuk berkonflik dengan orang Farisi di Yerusalem. Firman menyatakan, ketika Yesus mengetahui orang Farisi telah mendengar berita bahawa dia mendapat dan membaptis lebih ramai murid berbanding Yohanes, sebenarnya murid Yesus yang membaptis, bukan Yesus, dia pun meninggalkan Yudea lalu pulang ke Galilea semula. Dari awal lagi, orang Farisi di Yerusalem sudah mahu menyiasat dan mencari peluang untuk bersemuka dengan Yesus. Tetapi masa itu belum tiba lagi, masih terlalu awal. Oleh itu, ketika Yesus mengetahui mereka ingin datang, Yesus meninggalkan Yudea. Bukan kerana dia takut, tetapi kerana dia hanya bertindak menurut masa atau saat yang telah ditentukan oleh Bapa baginya. Bagaimana dengan kamu? Adakah kamu bertindak menurut masa Tuhan? Daripada petikan ini juga kita diingatkan bahawa yang kedua, Yesus hanya membaptis dengan Roh Kudus. Ternyata Yesus sudah menjadi semakin popular berbanding dengan Yohanes Pembaptis. Inilah yang dikatakan oleh Yohanes sebelum ini. Memang sewajarnya dia, Yesus, semakin utama dan aku semakin kecil. Dan pelayanan Yohanes Pembaptis memang khusus untuk menyediakan dan meluruskan jalan bagi Yesus. Oleh sebab itu, ramai orang mulai mengikut Yesus dan dibaptiskan. Namun begitu, firman menyatakan bahawa bukan Yesus yang membaptiskan orang, tetapi muridnya. Kenapa tidak Yesus? Kerana panggilan Yesus ialah bukan untuk membaptis orang dengan air. Itu ialah panggilan Yohanes. Panggilan Yesus lebih besar lagi daripada itu. Iaitu seperti kata Yohanes sendiri. Dialah yang akan membaptis orang dengan Roh Kudus. Wow. Sudahkah kamu dibaptiskan dengan Roh Kudus dalam nama Yesus? Dan hal yang ketiga ialah ini. Yesus sememangnya menjangkau jiwa. Firman tadi menyatakan bahawa Yesus meninggalkan Yudea, iaitu di selatan Israel, dan ingin pulang ke Galilea, iaitu di utara Israel. Firman diteruskan dengan berkata, dalam perjalanannya, Yesus semestinya melalui Samaria. Jika kamu melihat peta ini, Samaria berada di tengah-tengah, iaitu di antara Yudea dan Galilea. Dan firman menyatakan Yesus semestinya atau harus melalui Samaria. Sebenarnya Yesus tidak perlu melalui Samaria. Pertama, kerana ada beberapa laluan lain lagi. Dan yang kedua, kerana orang Samaria ialah musuh tradisi orang Israel. Tetapi kerana kerinduan Yesus ialah ingin menjangkau jiwa-jiwa yang hilang seperti orang Samaria, dia sengaja atau menetapkan hati untuk melalui Samaria. Yesus semestinya melalui Samaria. Adakah kita juga, kamu dan saya, memiliki kerinduan yang sama, yang ingin menjangkau jiwa-jiwa untuk Bapa seperti Yesus? Dan bagi kamu yang belum lagi mengenali Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat, lihat, seperti Yesus yang tidak perlu tetapi mahu melalui Samaria, dia juga tidak perlu mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, tetapi dia tetap mahu melakukannya kerana dia benar-benar mengasihi kita. Adakah kamu mengenali kasih yang besar ini? Lihat Yesus.